Semalam dia tu pun mimpi saya. Ada sekali. Lepas tu jumpa depan macam ni 2 kali. Dia kerja Grab. Dia ulur makanan. Yang owner yang kirim tu ambil ikut atas. Dia hintai ikut bawah. Ikut celah kayu tu pagar. Tengok cikgu. Lepas tu dia nak motor lain hari. Nampak saya. Cikgu. Tak tahulah, takut dia angau ke apa. Rumah saya kata dia angau. Saya kata takkan angau. Laki sama laki, Wahab pula saya kata. Wahab kacau. Tapi sebenarnya profesor tu dia mandi cakap macam tu. Oh ya. Wahab tu tak kahwin, cerita dia. Dia baru masuk kerja kan? Dia baru masuk kerja. Tapi diarahkan oleh orang. Sebab dia memang nak berhenti pun. Apa dia kena naya ke apa? Dia video dia panjang. Dia nak bagi galakan pada Wahab tu kahwin. Jadi dia cakap blue tu memang dia selalu cakap blue. Profesor tu. Dia ada anak bini tapi dah orang kerak situ. Nanya dia. Kena. Satu Malaysia tu. Orang nak jatuhkan dia. Memang dia nak design pun dah gaji 2,000 lebih je. Mana cukup. Jadi pengarah Jekon tu. Kak, buku kak? Pangkat glamour je. Dia ada profesor dah. Dia bersyarah kan? Dia bersyarah USM. Orang dah nasihat dia jangan cakap macam tu. Biasa orang lelaki ni cakap blue-blue ke. Kat kedai kopi. Best kahwin malam gini cerita. Betul lah ada orang rakam. Orang pula edit habis. Jatuh kat dia. Jatuh habis. Tapi Yang kena buat seribu tu apa dia? 5,000 ni. 5,000 ni. 5,000 sini. Tu 7 sini. Tangan kanan atas tangan kiri duduk tawaruk, duduk tayak terbalik. Ada serban sekop. Lampu kalau malam lampu daripada luar cahaya. Malak lampu ayam ni. Boleh ke? Tasbih dia Celah ni tarik ni. Kalau jatuh jangan ambil. Kalau ambil jadi nampasan ni pula. Biar jatuh. Gerak je. Kalau jatuh jadi atas hawa nafsu pula. Dia bukan sebab tasbih tu alat je. Cuma dalam kitab kata 5,000, tapi kadang-kadang ada 100 dia dah tunjuk lah. Macam apa Dain the Great tu. Sebelah elok, sebelah lagi tempat tulang. Orang dalam buka dia. Ada seorang lagi tu nampak mayat dia terbakar. Saya suruh imagine je, tapi orang Ta'ala tunjuk betul. Macam pada masa tu lah. Tapi kalau dia selagi tak nampak haiwan binatang, macam semalam yang biar saya Aminullah tu, dia bawa lori. Dia tidur depan rumah dia, enjin tak tutup, tak off. Jadi anak dia nampaklah kuda putih naik atas lori dia. Dia kata yang nampak tu anak hang. Jadi hang tak payah mandi taubat lah. Sebab hang tak nampak benda tu. Memang nak cerita diri tu putih, tapi yalah mungkin buruk dulu dia tunjuk. Dia kata hang tak payah mandi taubat lah, kata. Kecuali hang nampak barang tu. Kalau nampak hang kena mandi taubat, kena proses lain pula. 7 biji limau. Dia 1 jam ayak. Limau tak kira limau kasturi ke limau purut ke apa. Belah limau tu. Perah lah. Sekali dengan kulit-kulit dengan biji semua. Itu dia sebab kena mandi taubat pakai Summaradna wa asfala safili. Maknanya aku jatuhkan manusia tu sehina-hina martabat. Jadi dia kena cucikan barang tu balik. Kalau dia tak mandi taubat, solat sunat taubat, tak istighfar, nanti kalau berzikir pun duk tentu juga. Duk nampak benda tu sebab dia tak taubat. Dosa lama dia tu. Dia tak ada salah macam apa dia mandi Kausar apa tak tahu. Dia mandi dengan air zam-zam, air kolam Kausar yang tu lah. Mandi air Nurullah. Sama je nak mandi. Yang air limau tu campur dengan air biasa. Air biasa. Campur sekali lah. Ayat 1 jat. Lepas tu kita letak 7 biji. Campur dalam baldi ke apa. Dia mandi dengan 3 jenis ayat, 3 jenis air. Mula-mula air zam-zam. Surah Qul ya ayyuhal kafirun, surah kafirun. Kemudian surah Kausar daripada air kolam Kausar. Yang ketiga air Nurullah 3 kali. Baca Al-Ikhlas tu. Kemudian embuh ya. Setiap kali baca tu embuh dalam ayat tu. Dah siap selesai habis tu. Kita pun baca Al-Fatihah sekali, selawat 3 kali, kita minum sikit. Yang lebih tu tak dalam baldi buat mandi.
InsyaAllah kalau ada ilmu-ilmu apa dia papai habis, dia buang habis. Ilmu kadam ayat apa. Lepas tu lah masuk berzikir dia elok. Oh ya, sembilan tebak ya. Soal sebab kena. Lepas tu istighfar tu sampai nampak cahaya. Allahu waliyul ladzi yukhrijuhum fi zulumati ila nur. Allah yang mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Maknanya taubat kita tu orang tak boleh terima. Nampak kunang-kunang atau kelip-kelip. Dia sebenarnya bukan kunang-kunang atau kelip. Dia diri tapi sebab duduk jauh. Nampak macam bercahaya tu. Mana orang tak boleh terima taubat kita tu. Lepas tu baru boleh pasang kafiat, berzikir balik. Barulah elok balik. Kalau tak proses macam tu, duduk tantu. Jenuh ligan. Buat sekali cukup kan? Sekali cukup lah. Tapi kalau ikan tu tak payah guna limau, mandi biasa je. Mandi tombak biasa. Ikan tu kecil punya. Binatang. Binatang itu tu anjing, babi, Kuda. Lembu. Macam kita tu sekarang nampak kuda. nama kuda putih. Tapi bukan dia nampak, anak dia nampak. Naik atas lori. Kucing semua. Kucing tu nafsu jinak, maknanya nafsu malhamah. Kalau binatang liar, lawamah. Kalau anjing, babi, amaratul bisu. Sebenarnya tu kalau nafsu keduniaan, dia akan Keduniaan dia akan zahir perempuan lah. Kadang mimpi makan pun tak elok juga, nafsu juga. Mana kita rohani kita tu tak cukup makan, tak cukup zikir. Kita duduk makan dah mimpi duduk makan lagi. Kalau perempuan semua tu. Kalau perempuan dia cerita dia sama Rasulullah Mi'raj tu. Jadi Rasulullah kena tunjuklah apa perjalanan kerohanian kepada umat dia. Dia sama dengan apa perjalanan Rasulullah tu. Jumpa perempuan yang bersolek tapi dah tua dah. Ubur dunia lah tu. Mana Rasulullah tak boleh. Dia keling-keling macam tu dah. Dia tidak berpaling. Kita macam tu juga. Ada orang tak kerih kah? Nombor ekor selaris mereka. Saya kata pesan dah jangan duk tikam. Tikam juga. Tikam kena pula tu. Bukan tikam tak kena. Tapi jatuh ha. Kalau tahlil tu lagilah. La ilaha illallah tu main 12 huruf. Dia duk main nombor. Keluar nombor. Taklah dia uji. Sampai kadang sampai dalam mimpi. Perempuan pun ada. Akak nak beli nombor. Beli lagi kak, dah kena ni. Akak nak test je. Dah daripada dia. Baik buruk daripada dia. Ada 2-3 orang juga tikam nombor. Kena pula hadiah pula. Bukan hadiah nombor 10, nombor 5, hadiah nombor 1 hingga 3. Itu Mam Besi minta nombor saya. Dia kata dia nak repair ni. Dia tak cakap. Dia kata dia nak tukar nombor plate. Dia kalih ke situ. pandai. Last kali member dia ambil. Dua-dua naik. Magna naik, Toto naik. Dia kata sayang, aku tikam sikit. Dia kata. Saya bagi nombor IC saya belakang 7239. Pun kena. Macam Haji Mahir Klubi tu dia dapat menakan Dr. Harun Dek. Okey balak, dia ada rugi. Orang-orang kelintung dia. Dia pun bimbing jumpa Tok Ayah ni. Tok Ayah minta nombor. Buat apa nombor? Dosa. Arab. Tak apa minta nombor. Kami jatuh teruk ni. Dan bankrupt ni. Mana aku main nombor kata. Lepas tu mereka pelupuh kejung dia. Pakai pegang sikit seorang kan. 3 orang pegang orang tua tu. Yang tulisnya mereka tapi cuma tu guna tangan Haji Mahir Klubi tu lah. Mereka yang tulis. Guna tangan tua tu. Tu pun kena. Kena nombor 1. Kadang guru saya pergi rumah dia. Dia tahan ding. Anak tekan nombor ambil kat dinding. Buat apa nombor ya? Saya jaga dia atas dia. Tapi ada juga orang 16 tu Merauka. Dia nak pergi tekan nombor. Tengok Tok Ayah ada kedai nombor. Lepas tu dia cerita Tok Ayah tu guru dia. Buat apa kat situ? Orang tua tu mana tahu. Jadi dia kawan nak murid dia lah. Nak buat masyarakat. Kata saya nampak Tok Ayah. Saya apa mesti balik tak jadi nak beli. Buat apa kat kedai nombor? Macam-macam. Ada yang kena apa dah. Kena nombor 1 tapi kertas hilang.
Dia bukan nak duit tu. Dia nak test ilmu ni jadi tak. Tapi macam jatuh peranakan lah. Kena bayar balik. Dalam Quran kata, tidakkah kamu beriman sebelum uji? Hamdani. Ada yang datang dulang emas 1 dulang pun dah. Ujian banyak. Tapi ada suara kata jangan ambil. Macam Allah lah. Ta'ala apa? Kirin Jibril kata nak buat belakang rumah tu emas, gunung emas. Bukit kan luar tu. Sudah tolak. Andai kata bagi matahari ke bulan tangan kanan dan kiri pun dia tetap berjuang. Benda ni dia nak kita tauhid ni. Ada yang terhenti jadi bomoh pun ada jalan ni. Ubah orang. Tak sampai tak lah. Ada jadi pendekar pun ada. Silat. Cikgu dia buat tu. Saya sambil lalu je ada orang minta tolong. Tapi yang peliknya biasa saya guna rati adat lah buat saya buat orang. Rati adat. Saya baca-baca sembun. Depa minum tak ada lama depa pi. Balik mana taklah. Meninggal. 4-5 orang macam tu. Saya pun dah minta tolong. Kita doa itu baik. Tapi bagi yang Ta'ala, maknanya mungkin kalau dia hidup, dia lagi banyak buat maksiat. Jadi yang Ta'ala ambil. Masa elok, masa kerani yang elok tu Ta'ala ambil. Ada yang bayang dengan saya, dapat 5 orang dah meninggal. Tu yang last tu Abang Said. Dia baru accident. Darah keluar ikut mana tak berhenti. Adik dia baru WhatsApp tadi. Saya tak masuk lagi dalam grup tu. Kita dia tu nak suruh orang depan ni doa bagi sembuh. Ujian bagi dia. Rasa dia nak mutu tu. Orang belah dia tu. Kereta pula laju-laju sekali. Tapi dia orang jalan ni dah. Dia tak risau. Dia orang lama. Cuma dia biar saya tu ambil berkat. Dia dah guru dia dah. Tapi dia bawa juga yang ni lah. Macam-macam. Dah 700 orang macam-macam agam lah. Ramai. Mereka nak ambush macam mana kedai kopi. Kalau dah markas surau apa balasan madrasah tu boleh mereka ambush. Ni mereka dah tak tahu tentatif kita jadual kita macam mana. Kedai kopi dia nak cas macam mana. Lepas tu akta kedai kopi tak ada. Mereka tak ada nak gubah akta kedai kopi. Kedai kopi yang cakap macam mana pun. Dah nama lagi kedai kopi. Tapi Allah cicit Tunku Paloh dengan ayahanda dia untuk Kutuan Dalam, banyak orang kat kedai kopi juga. Dia bukan dekat surau madrasah. Saya surau madrasah berapa kali je. Jangan cikgu baik dengan cicit. Tunku Paloh yang last kali lah. Sebelum tu ada lagi. Belah dia ada lagi. Meninggal dah 2020 meninggal. Dalam PKP. Kubur dia. Umur dia 55 tahun tu. Dia yang selawat tu dia bawa. Tapi Tunku Paloh dia nak macam mandi. Dia macam mandi kat luar. Dalam dia ada lawiyin. Tapi sampai kat dia tu latai tujuk tak ada. Sebab dia sampai dengan selawat tu, jadi dia banyak orang pun dia bagi selawat tu. Dia suruh tak nama tarekat ni nama saya. Saya kata man saya siapa? Aku Kutu Buhak. Bapa tak nama aku. Saya letak nama Tunku Paloh. Macam dia ada alawiyin sebab yang asal Tunku Paloh pun macam tu. Kebetulan dia Tunku Dalam pun ambil dengan anak Tunku Paloh. Jadi tu yang apa? Syahadat Tunku ni cikgu bawa. Syahadat Tunku tu kalau dia pecah satu-satu tu 3 hari 3 malam baru habis. Dia pecah dia aku mana intikot tu macam mana. Cikgu tak tahu bawa. Maknanya bayar tu sekali dah. Kali ikut cerita kepala tu dia kena bayar lain. Tapi ringkas cerita dia yang rakap pertama tu bak Allah. Rakap kedua tu bak Muhammad. Mana syahadat tauhid, syahadat rasul. Jadi dia ada situ alam ufli dan alam suflinya. Alam ufli tu yang alam atas.
Alam sufli ni alam bawah. Dia nak cerita bahawasanya daripada atas ke bawah tu cerita Muhammad je. Sebelum bertitik ni ada bertitik. Macam ada amalan tu dia mana? Khusus juga kau macam bila buat dia mana? Syarah Tuku tu dia lebih pada pemahaman. Tapi keluarga mereka memang dia baca betul, dia hafal. Lepas tu dia ada lagu dia. Dia ada lagu dia macam orang tua perempuan tu lah yang Terengganu tu. Itulah lagu dia. Kita lebih macam kau palu daripada dia bawa. Dia bawa Tapi dia nak ceritanya barang siapa yang mendustai ia akan dia, maka celakalah ia, maka zalilah ia, maka terkeluarlah ia daripada agama. Tu Muhammad tu. Maknanya daripada situ katanya Cici Tuku Paluh, hadis daripada Rasulullah tu kalau ikut Syekh Faiz 4 juta. Yang sampai kepada kita ni berapa ribu. Dengan Habib Umar pun 100 ribu. Kalau campur semua dalam kitab-kitab tu, tak boleh nak challenge Habib Umar. Habib Umar baru, Habib Umar yang hidup sekarang 100 ribu. Dah Rasulullah kata, Syekh Faiz kata hadis daripada Rasulullah 4 juta. Mana pergi lain, cicik. Lepas tu Habib Masuklah yang da'i semua tu. Da'i macam mana? Tak ada orang cakap yang da'i mauduk semua kita masuk. Zaman Rasulullah tak ada da'i asam semua. Sebab Rasulullah tu ada. Dia, kalau kita tengok satu hadis tu, hadis yang sama duduk di Imam Abu Hanifah, sahih. Apabila sampai kepada Imam Tirmizi, jadi da'i. Pasal apa jadi da'i? Hadis yang sama. Sebab perawi itu kadang-kadang berbohong, kadang-kadang kecing berdiri, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Sebab tu je. Sebab tu Cici Tuku Paluh kata hadis maudhu, hadis palsu ni beza dia macam meja ni kaki 6. Tapi perawi itu habaq kaki 4. Tu je. Maknanya kita terima juga. Terima semua. Kalau ikut Syekh Nazim, apa yang ulama tulis dalam kitab tu, kita kena, kalau dia kata tu hadis Rasulullah, kita kena itikad tu memang hadis. Walaupun ada Wahabi kata maudhu, palsu, do'eh ke, kan? Ulama lagi alim. Takkan ulama nak letak barang cerai dalam kitab mereka, kan? Maknanya tu hadis. Ni mereka tanya, sanad mana? Sanad perawi. Yang mereka sanad ke mana? Mereka sanad kitab. Kita sanad orang. Tarekat pula, dia turun amalan tu bersanad, bukan setakat amalan, setakat sekali dengan hadis. Macam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasada jasada. Depa tak terima. Kita, ulama sufi memang kata tu hadis. Kalau kita tengok dalam kitab Khazanah Fataniyah pun 7 ulama mengatakan tu hadis. Kan? Sampai Hamzah Bansuri pun kata. Sampai Ibnu Athaillah pun kata tu hadis. Yang kata tak tu bukan hadis Ibnu Taimiyah. Kan? Imam Sayuti. Lepas tu siapa seorang lagi? Musa Askari ke apa yang kata tu bukan hadis. Yang lain 7 orang semua kata hadis. Dia 7 lawan 3 mana menang? Sayyidina Ali bukan daripada Sayyidina Ali dia tu. Itu belum masuk dengan hadis apa anak Arab bila ain, anak Ahmad bila min. Tu hadis. Depa mana terima? Tak terima. Sebab ilmu ni dia bukan berbicara di depan open. Rasulullah dulu mengajak dalam bilik, dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela. Ilmu ni bukan 104,000 tu semua sahabat tahu. Sahabat ialah tengok macam 4 orang sahabat tu kan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, hadis hakikat marifat. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, hadis bab syariat dengan tarekat. Sebab tu banyak hadis Sayyidina Ali tenggelam, tak timbul. Sebab orang Ta'ala sembunyi kat Syiah 45%, Ahlul Bait ada 55%. Yang dekat Syiah tu dekat mana? Dekat kitab lah. Kat Syiah tu kita kena tengok dia nak bawa ke mana hantaran dia tu. Syiah tu dia ambil dengan Ahlul Bait tu. Tapi ada 10% yang Ahlul Bait tu dia tak ambil, dia tolak. Sebab kena atas batang hidung dia. Mana Allah Ta'ala sembunyi dekat Syiah lah. Tu dia kata jalan ni Syiah.
Apabila dia tuduh Syiah, saya kata Sayyidina Ali tu bukan ahli bait. Daripada sekian-kian lah. Tapi kan semua siap tahu kan yang 45% ni. Syiah tak tahu. Sebab dia tak tahu sebenarnya Sayyidina Ali tu bukan ahli bait. Cuma dia ditarik oleh Sayyidatina Fatimah masuk dalam selimut hitam tu. Dia pada rumah Sayyidatina Fatimah nak pergi rumah Sayyidatina Aisyah. Jadi Rasulullah selimut hitam, kiswah hitam tu kan. Yang ada dalam tu Hasan. Apabila Sayyidina Husain masuk, disebut Sayyid 3 kali. Mana banyak keturunan daripada raja-raja sejak zaman dulu sampai sekarang pun daripada Sayyidina Husain lah. Sayyidina Husain tu lahirnya Imam 12. Perbezaan kita, Imam Mahdi kita, Imam 12 kita dengan Syiah, mereka kata yang ke-12 tu Imam Mahdi. Kita kata yang ke-12 tu dah meninggal. Imam Mahdi tu yang lain. Yang Imam Mahdi kita ni daripada Sayyidina Hasan. Mereka percaya Sayyidina Husain itulah. Macam Nur Muhammad juga. Dia pun tak faham Nur Muhammad Syiah lain, Nur Muhammad kita lain. Sebenarnya Syiah tu yang kopi daripada kita. Oh, Syiah apa ada Nur Muhammad juga? Ada juga. Last kali pergi kali tu Syiah pula. Kena tengok pula. Dia ada 2 yang hampir dengan kita. Yang lain itu tu tak boleh pakai lah. Ja'fari tu, Imam Ja'far Sadiq tu. Yang tu Imam 4 mazhab tu daripada dia lah. 2 tu daripada dia. Abu Hanifah dengan siapa? Macam yang last tu Hambali dengan apa? Syafi'i tu tak dan. Dia dan dengan anak murid. Imam Malik so. Ambil dengan ni direct. Dengan Imam Ja'far Sadiq. Bab fiqh. Kalau bab Imam 12 ni ada dalam hadis Rasulullah. Sebab tu Wahabi dia tak berani buang yang nama-nama di Masjid Nabawi tu. Sebab Rasulullah sebut seorang-seorang. Tu saya sembang dengan orang Wahabi. Kalau hang berani, hang buang lah. Dia takut kena kifarah. Dia kata tu masa kerajaan Fatimiyah dulu, kerajaan Syiah menguasai Tanah Arab. Sebenarnya dalam tahlil tu kita kepala tu ubahlah. Lepas pada bagi Fawatih, maknanya hadiah Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah, tu semua tarekat pada bagi. Sayyidatina Fatimah jarang tarekat bagi kan. Start pada Sayyidina Ali sampai yang ke 12. Bagi seorang-seorang. Last kali bagi kat diri teperi kita lah. Tu berdesuk tu macam kancil pakai turbo. Belum ni kita pakai Volvo dah, Mercedes dah. Kereta Azia ke apa, cuma tak ada turbo. Imam 12 ni macam turbo lah. Tukar enjin. Berdesuk lah. Laju lah. Biasa kita cool home je masa kapiak tu kan. Masuk tahlil kita bagi seorang-seorang. Oh, dia punya aura. Kalau nak tahu nanti sampai tahlil, cuba buat lah. Berdesuk lah. Imam 12 tu memang ada dalam hadis baginda Rasulullah. Baca Al-Baqarah ini memang dalam Al-Azhar surah 33. Memang Allah Ta'ala menyucikan Alul Itrah baginda Rasulullah. Maknanya mereka tu syurga lah mereka tu. Sebab daging darah Rasulullah. Mana api neraka boleh jelat. Dah daging darah dia ada. Baru ni siapa ada masalah halus? Mas Wandi. Dia minta dengan saya, cikgu bagilah satu amalan. Saya nak lepas daripada cekaman halus. Saya kata macam ni lah. Awak ramai 300 tu ada atas dulu. Dia dah lepas dah talim. Dia lepas dah tak 7. Masuk-masuk talim merokobah apa saya bagi. Lepas tu dia buat. Oh, Allah Ta'ala bagi satu jalan dia. Sekarang ni dia putus hati lah. Maknanya sebelum ni Allah Ta'ala uji. Belum faham diri lah bunga dia tu. Mana-mana. Kadang-kadang duk bayar bunga je. Dia sebenarnya konsep alun ni dia suruh kita kejar dia. Jadi hamba dia. Dia bukan nak suruh kita cepat habis hutang dia pun.
supaya kita ni apa bekerja dengan dia. Kita dah bayar-bayar ke dia bulan-bulan tu. Dia ada income betul. Dengan pokoknya bunga. Ada tanya boleh tanya. Lepas duk jumpa macam-macam, Sayyidina Ali lah. Syekh Junad ada dia jumpa. Syekh Hasan Kalkoni. Ada seorang tu memang Syekh Hasan Kalkoni mengajak dia. Macam Ucu Tuah semalam tu, kawan dia datang. Dia kata, Ucu Tuah tu banyak kali jumpa Nabi Khidir. Salam Nabi Khidir tak ada tulang. Syekh Hasan Kalkoni tu saya cam sebab kita Syekh tu ada naik harimau. Apa lagi? Dia pergi belah kayu api, dia balik dengan dia tunggang harimau tu. Jadi ada orang nak belajar ilmu ni dengan dia, dia kata, nampak aku kat luar. Dah hutan memanglah singa apa harimau ni tunduk aku. Balik rumah dia takut bini. Dah bini dia tu tinggi lagi makam pada dia. Bini dia tu balik tak? Tak ada belajar aku lah. Aku rumah pun bukan aku tak takut dengan rumah tak takut aku. Orang nak belajar dengan dia, orang tengok, takkan saya ni hebat lah, dah naik atas belakang harimau. Mana ada wali macam dia boleh naik atas belakang harimau. Hasan Kalkoni lama tak buat tu, Haikal tu dia buat sekali, Syekh tu datang, pasal apa lama tak buat, tegur Syekh tu, tegur, dia tahu. Kadang Syekh tu kata beri salam kat Cikgu Norman. Depa tahu saya alas sebelah. Dia terlantak hang lah kata. Aku tak kisah apa. Apa Jaswani orang Penang juga. Jaswani Hashim. Dia tidur pukul 10. Pukul 12 tu dia kena kejut. Dia tak bangun. Aku ni baginda Rasulullah, muka tak nampak tapi suara dengar. Muka tak jelas. Abang sekarang hantar Cikgu Norman WhatsApp dia. Dia suruh tahu pasal WhatsApp ni. Dia berjabat macam tu dalam tidur. WhatsApp Cikgu Norman tu kata aku ke salam. Dia tulis dengan mama, dia kata apa dia tulis macam ni? Tak faham saya. Besok dia call saya, Abang Jaswani. Ada, nanti saya bagi video dia. Dia cakap semalam minta maaf cikgu. Saya tidur pukul 10 malam. Pukul 12 saya kena kejut. Rasulullah suruh saya bangun. Tulis masak cikgu kata Rasulullah SAW. Jadi saya dah jawab semalam dah. Cuma saya kata pasal apa? Ya hang tengah langgar. Yalah saya tengah mama je dah. Bangun tidur. Tak tahulah tu dia punya petanda apa. Tapi orang kata elok dah Rasulullah SAW. Kecuali saya buat salah, dia kata hang nasihat sikit dulu hang. Tu baru ada saya buat salah. Ni dia suruh kita salam. Dia salam. Jadi macam ada kifarah. Ni jalan ni kalau ikutnya tak boleh minum arak. Dia kena bayar balik. Dalam maksiat semua pun sama lah. Maksiat sama. Kena bayar balik. Kalau masuk berzikir nampak binatang, maknanya jatuh tu. Kena mandi taubat. Tapi kalau minum arak kena bayar balik lah. Sebab dia dah jatuh pada akal. Dia letak air tu jatuh, kena angkat balik. Tapi angkat pun sampai 3 kali. Macam jalan yang lepas, kalau macam ada buat silap macam kena kifarah tu. Dia tak lah jalan-jalan lain. Yang ni dia tegur masa berzikir. Kadang dalam tidur dia datang. Kadang member ada mantra tak semayang buat kifarah macam dia kena ada masalah lah. Cuma macam ni, kalau dah tatapan tahap mengenai, dia suruh solat, kita pergi main bola, kita tengok kaki. Dia kata, jangan pergi main futsal dulu. Solat dulu, baru hang pergi main. Tiba-tiba kita Ada suara lah tu. dia macam ni lah. Tapi dia tak ada urut suara, tapi kita faham. Kalau kita pandang balik kita faham tau. Dia untuk diri kita je. Kita je tahu. Ada member kita semayang. Dia balik apa kan. Dia buat ambil ringan lah. Jadi sesuatu kat dia bila dia pandang balik.
Dia pergi tanya guru, dia pergi jemput Farah. Hang ni banyak buat benda dalam telefon. Ustaz semayang, tak semayang. Baik ikat. Tu tak apa sebab dia ikut syariat. Ada ketika dia tak ikut syariat. Maksudnya macam mana? Dia suruh buat, contohnya dia kata, hang ambil alas kaki tu, hang tak ada kepala, hang berjalan di depan orang ramai. Sampai cakap tu. Kena buat tu. Jadi kena buat. Itu biasa orang, semua orang ke ataupun Dia bukan semua. Dia kadang-kadang tu taklah uji. Dia macam ni cerita dia. Dia di saat biasa kita akan ikut traffic light. Traffic light tu syariat lah. Tapi apabila polis trafik sampai, kita tak ikut dah traffic light tu. Kita kena ikut polis trafik tu. Kalau lampu merah dia suruh jalan. Ada masa Allah suruh langgar syariat. Dia nak tengok kita. Aku syariat ke? Syariat tu besar pada aku ke? Aku besar pada syariat tu. Ada masa dia uji macam tu. Masa tu kita kena kena mak betul-betul. Itu mencarikan adat, mencarikan akal, mencarikan syarak tu. Dia macam ni lah, macam yang lagu dulu. Semayang tak pada kita ni. Berminggu-minggu. Tapi bila saya tengok balik, rujuk tu dia kata proses diri yang berjalan untuk nak mentauhidkan Tuhan. Panjang Tuhan ni dia nak lah di sini kan. Jadi saya semayang ikut sini, tak ikut kiblat. Tapi hang kata macam mana? Aku tak tenang tak walaupun aku tak berada kiblat. Pengalaman saya. Dia nak ada uji. Tapi bukan untuk semua orang tu, untuk diri kita. Apa tu ada supi dulu kadang bulan puasa dia tak minyak. Dia puasa. Dia berjalan orang kata, tak puasa, berminyak mulut buat apa? Dia ni sebab saya dia nak jaga hati. Dia tak peduli dah orang kata. Dia pernah satu kali ya. Saya ada show. Semayang. Saya terleka macam mana terleka. Aku nak tinggal semayang. Aku tengok kiblat tu mana. Pun tak tinggal. Masa yang sama saya ada orang lain. Saya tarik balik lah macam tu. Orang tengok aku jadi fitnah. Aku tak apa. Dia kata tu dah semayang masa ikut suka lah. Tapi sama ya. Tak ada apa-apa pun. Tak ada beza. Tapi hari tu sebab kita bawa orang. Dia jadi imam. Bukan jadi imam. Nak kita dalam kalangan ramai. Dia tak boleh. Dia cakap tak boleh. Dia tanya lepas aku bawa handphone lah. Semayang ikut syariat. Dia tak nak solat sembah rakaat, sembah waktu, sembah makna, dia tak nak belakang tu. Macam proses lah. Sembah matahari dia tak nak. Dia nak sembah dia je. Proses. Dia nak ajak kita. Saya bagi benih je, bagi amalan petua macam ni. Tapi yang mengajar hang tu dia lah. Bukan saya mengajar, saya mana ada kelayakan nak mengajar. Dia akan mengajar dalam proses musyahadah ni. Dia akan ajak. Lepas tu ayat kita ni datang, ayat kita ni datang, hadis tu datang, hadis ni datang. Macam tu lah. Kadang tak berlawanan dengan syariat. Berlawanan. Ini kita ikut dah. Ikut dah. Dia suruh macam tu. Walaupun macam polis trafik, kalau dia polis trafik duduk di tengah, lampu merah, dia jalan-jalan. Orang nak cakap apa, beri kan. Tapi biasa kita dengan dia, yalah, kita seorang-seorang. Kita duduk public kita tekan tunjuk. Public kita tak ni. Dia semayang di rumah dalam bisik kan. Tapi hatiku okey apa. Sedap apa. Sebab tu orang jalan ni kadang-kadang macam Riza jaga tu kan. Dia ambil dengan Pak Amir. Dia pergi solat masjid Ratu-Satu. Banyak ratus dia pergi. Di kita lah dengan Pak Amir. Saya tengok Pak Imam kepala kuda. Pergi masjid ni kepala babi. Lepas tu ni kepala rimau. Macam mana saya nak solat? Dia cari masjid yang elok, dia nak solat tak jumpa. Lepas tu guru dah senyum-senyum dah. Saya dah alami lama dah benda tu. Kalau saya pergi solat Jumaat kan, saya nampak Pak Imam tu main kerek ke apa lah. Main kerek lebih pada 3 kali. Batal ya solat kan. 4 rakaat Qabliyah Zuhur lah. Solat orang tengok sama lah dengan apa Pak Imam dengan makmum kan. Tapi kita buat zuhur lah. Buat zuhur kat rumah. Tapi kan orang kata pula
Lepas tu ada hadis pula, jadikan rumah kamu tu ceruk-ceruk masjid dalam rumah. Orang jalan ni bukan dia tak nak pergi masjid. Kadang dia pergi masjid, orang tak nak buka pintu. Dia kena Pak Imam tu mengaji jalan ni juga, baru dia boleh pergi. Tapi masalah Pak Imam kalau mengaji jalan ni, dia tak nak bawa orang. Dosa orang tu naik atas dia pula. Dia jadi kelam pula. Jadi payah. Jalan sekali jalan. Tapi jalan ni maksudnya pergi masjid boleh tak? Boleh pergi. Maknanya minta dengan dia supaya jangan dipertontonkan macam Pak Amir pergi Tembaga. Dia bukan tak pergi Jumaat. Sebelum tu dia pergi. Orang kata dia selama 40 tahun tak pergi pergi Jumaat. Dia pergi pukul 10. Dia duduk soft depan sekali. Lepas tu dia datang orang, dia tengok, kepala babi. Dia turun satu soft. Lepas tu datang lagi, kepala babi lagi. Dia turun lagi. Sampai kat tangga. Macam mana aku nak tolak? Balik lah. Tolak lah apa lagi dah babi. Tapi tak boleh nak cerita dengan orang pasal orang tak faham banyak. Lepas tu orang tuduh dia tak pergi solat Jumaat. Bukan dia tak pergi. Dia pergi tapi dah nak solat macam mana. Tapi kita yang tak nampak ni wajib lah. Dia atur tak lengkap. Cikgu nak tengok kalau pernah mimpi macam kena tikam. Kena tikam? Apa tu? Bangun lah. Bangun? Siapa yang tikam tu? Tahu. Lepas tu bangun tu rasa macam kena tikam? Meninggal tak meninggal? Tu proses mematikan diri. Macam apa Zamri tu dia pernah mimpi jumpa Rasulullah. Lepas tu sejak Rasulullah tu ada Nabi Yunus. Pakai apa Nabi Yunus? Warna purple. Dia pun kita last kali dia kena tikam lah. Dia bangun tu dia rasa lagi tikaman. Kebal-kebal. Kebal-kebal. Maknanya tu kita tu betul di alam kerohanian. Tapi sebab roh tu kena tikam. Roh tu mana mati tak mati. Tapi jasad tak tambah rasa lah. Kita tu. Masa kita nampak, ada orang nampak orang tikam tu. Tak nampak? Pedang nampak? Pedang. Kita nampak pedang tu diri mana? Padahal jasad ni dah tidur dah. Tu kata diri batin. Nampak lah. Tak ada apa tu. Tak ada alamat tak elok lah. Alamat dia macam proses mematikan diri. Hantar mautu ke belah hantar mautu. Dia panggil uktulu. Kalau faktulu mematikan diri. Tapi kita dia macam ni lah. Balik buat, tengok sendiri, rasa sendiri. Sebab tu saya cerita dengan orang, jangan percaya apa saya cakap. Balik buat tengok sendiri. Dia cerita dia tak sama. Walaupun semua ambil dengan saya. Kita lain-lain. Sebab malam kita buat dulu. Dia akan tunjuk lah. Rezeki masing-masing lah. Dia perjalanan rohani, rezeki rohani. Kalau macam saya cikgu kan, kalau orang tu berpuasa selain taubat, kita jalan ni macam kita mandi taubat, solat sunat taubat, istighfar. Kalau Wahabi, solat sunat taubat boleh kata tak ada. Wahabi dia tak ada semua. Dia lebih pada orang bukan Islam. Duk soal macam tu. Nah mana dalil mana. Macam ni baru orang belajar masuk Islam. Lebih pada mualaf. Betul angkat dalil. Berserabut. Kita orang awam bukan kita apa dalil. Yang tahu dalil ni ulama. Ini cakap ilmu tak ada kitab. Dia tak ada kitab. Dia kitab diri. Dia dalam. Dia mengajar diri mengajar diri. Kita dengan dia. Kalau keluar kalau boleh tulis ada ilmu. Ulama dulu dia tulis kitab, dia korek dalam ni. Ilmu fil sudud, la fil kutub. Ilmu dalam dada dia. Kerana kitab. Kita sembang ni sehari kita tak sembahyang. Malam ni kita sambung. Enam ni. Yang penting baik tu. Masjid sini. tadi semua Dekat. Masjid sebelah ni lah.
Malam ni kita Tak apalah, malam ni saya dengan orang lain pula. Ya. Ha. Apa-apa nanti saya mesej lah. WhatsApp lah. Dia 7 hari 7 malam tak habis kalau cerita apa ni. Dia yang penting tu bai'ah tu. Bagi apa? malam ni kita ni Malam ni tak kedai ni kita sana, tapi asal kedai ni. tapi malam ni ingat tak duduk lama ke saya nak beli. Tak apalah. Cikgu kira esok balik kan? Esok balik. Saya tengah hari besok keluar dewan pukul 12, hantar jubah, lepas tu saya balik lah. Sebab hari Ahad tu yang sekolah lah. Oh, iya. Elok lah pasal apa awal datang. Jadi taklah crowded pula ni. Malam ni ramai tu. Jangan congking. Petang malam kan kita nak balik esok kita ada hari kalau Balik terus tak apa. Malam ni tak payah. ya. Malam ramai tak jadi muzakarah dah. Tapi tak ada cerita lain. Yang penting bai'ah tu. Video saya berlambak. Yang kena delete dengan Kementerian Pendidikan dah 100 lebih dah. Dekat sana Ha? apa debat tu? Saya rakam. Dekat sana debat tu. Dia tak apa cikgu, saya kan kami relax saya bincang lah asal nak main kami main. Tak ada masalah. Kalau kata nak balik, okey balik. Ha. Bila tunggu balik. Okey dah. Saya lah kalau Kelantan insya-Allah. InsyaAllah. Dia anak dia ada Yuniza tu. Tapi Yuniza kalau sambung master PhD murah. Paling murah dalam Malaysia 2,000 lebih lah. Master dalam 1,000 lebih. Jadi sambung degree Degree memang mahal lagi. Master PhD murah kan? UMT Malaysia Terengganu pun murah. saya selalu kena tapi insya-Allah tertinggal cikgu. InsyaAllah. Saya orang Kelantan dia pun tapi apa aku pun tak kenal ni tapi lagi saya. Yang video kali Dia dekat mana betul baru? dia setiap team bola ada Aura. Memanglah Kubu Wali. ada orang sebab tu saya tahu Kelantan tu dia dalam. Sama macam seperti dia Datuk. Lalu Tu kepala. saya cakap kan, Mana kuat Aura tu? saya menangis tu tak ada. Tu kepala. Allah hidup kubur kita tak syak. Ada Saipul datang malam ni. Dengan Chef Ami tu dia pergi sana. Dia kata cikgu, cepat cikgu hantar gambar tu kepala. Saya hantar. Ada dalam grup dia profile. Orang hantar kubur ni cikgu, orang ni tak. Tapi yang cikgu hantar ni muka tua. Yang ni muda. Memanglah tanah umur 30-an, alam tanah. Hampir cakap sembanglah tu kepala tu. Tak berani cikgu. Rugi lah saya kata. Dia dalam tak ada masuk. Dia duduk luar. Ha. Saya dah masuk dalam tu. Ha. Oh, saya dah masuk dalam. Maknanya duduk luar tapi diri tu Oh. diri pecah masuk dalam. Oh, dalam. Alhamdulillah. Kali kedua sepi, Ha. saya boleh masuk dalam. Kebetulan apa janggut. Yang pegang kunci tu ada. Ada. Alhamdulillah. Masuk cerita boleh bagi masa lama sikit. Saya duduk. Sebab gangguan cerita ada perempuan kan. Ha. Sebab SK lah dia macam ganggu saya punya Fokus tu. fokus. Ya. Orang memang kuat. Iyalah dia pegang kutub zaman 3-4 tahun. Dia pegang apa dunia. Masa dia hidup lah 3-4 tahun sebelum dia meninggal. Saya tak tahu nak cerita, saya duduk keluar tu, saya kumpul, saya ke Selawat kan. Saya fikir Selawat. Saya tengok langit-langit. Macam Dia keturunan Rasulullah 32 tu. Yang cuci ni 36. Tu kepala. best lah. Iyalah. Nak cerita saya tak nak cerita. Dia kena rasa sendiri. Sebab saya dah masuk kan tu. Dah masuk kan tu macam nampak dia tau. Dia orang dia rendah je tu kepala. Tapi iyalah. Dia boleh lipat bumi. Sebab dia daripada Kelantan ke Patani tu, dia nak sampan macam Zam-Zam Al-Ghazal. Dia baca Ismullah Azam. Nampak naik sampan pada siapa? Zam-Zam Al-Ghazal. Macam Piramli buat cerita tu. Dia punya tadi debat bumi kan? Dia ada bacaan dia ke? Dia pertama kali dia kena faham konsep. Alam ni dalam diri hakikat tu Muhammadiyah. Sebenarnya alam ni dalam diri kita. Pasal pada kita ni ada di Baginda Rasulullah, di Nurani. Jadi wali yang lipat bumi tu, dia tahu konsep tu, synchronizing tu. Jadi dia tasdik je lah. Tapi tu kepala memang dia ada Bismillah Azim tu. Nama sebelum nama Allah tu dia tahu.
Dibaca doa buka doa tutup tu jadi terus. Yang dia apa tengok serban tu. Dia kena tahu konsep tu. Alam ni dalam diri Rasulullah. Bagaimana Rasulullah turun daripada langit pertama ke rumah Sayyidatina Aisyah. Maknanya Allah Ta'ala ambil letak je dalam diri dia. Sebenarnya alam dalam diri kita ni lebih alam sore. Lebih hebat daripada alam kabir ni. Sebab pencipta alam ni ada pada kita. Dia semua cari pada diri kita. Tapi yang bersyukur apalah tidur. Mengapa pada diri kamu tak lihat? Buka Mata 7 ada. Ada tu Ahmad. Wadah hakikat Muhammad. Wadiah tu Adam. Allah Muhammad Adam. Qadim. Yang 4 bawah tu Mahadah. Tapi ada saya mata 7 saya pecah ikut Al-Fatihah. Nanti saya bagi link TikTok. Yang tu Abang Rafa kata, ini laduni dia kata. Cikgu ambil mana? Saya pun tak ajar, bukan saya ambil mana-mana, saya mana tahu. Iyalah. Dia makin kembang. Benda ni ya, bila kita buka nanti dia akan terkeluar. Sebab bukan diri lain, diri sama. Barang sama. Dia tersentuh, jolok sikit keluar. Jolok sikit mempat. Barang sama. Sebab tu ilmu agama dia kena talaki. Dia tak boleh ikut medsos. Sebab rohani kena bertemu rohani gitu. Kadang orang tak ada tanya, kita dah jawab dah. Dia tahu mana. Sebab roh yang sama. Barang sama, bukan barang lain-lain. Kalau kita jumpa pun. Macam mudah ya? Mudah. Main macam tu. Jangan balik tak naik. Tak benar. Tapi rasa macam ada jumpa. Sebelum jumpa dekat Unizal tu masa ada jumpa. Tengok tu macam kenal. Jangan jumpa dah alam roh. Sebab sekalipun semua dah siap. Maknanya benda hari ni pun kita ulang balik je. Benda dah berlaku dah. Tak habis macam ni. Sampai pagi sampai ayam kukuk bang subuh. Tak ngantuk. Dia lagi buka lagi keluar. Kadang benda yang kadang kita sendiri terkejut benda apa yang kita cerita tu. Bukan kita yang bercakap, barang tu yang bercakap. Bila tidur macam zikir. Kita mengantuk macam mana? Dia masa berzikir tu, kita tidur. Zikir beramai selagi tetap papan punggung. Zikir kita beramai. jangan berubah pun. Jangan berubah papan punggung. Memang tak boleh baring duduk macam tu je. Macam talih lah. Talih dia mula-mula pelan, lepas tu dia kuat, lepas tu dia senyap. Orang nampak tidur. Bukan dia tidur, mengembara ke alam keranian. Kalau masuk pukul 12, sedang pukul 3, tengok jam. Cukup 70,000 talih tu. Dikira 70,000. 70,000 tu boleh tebuh orang dalam Pinaka. Boleh tebuh siapa-siapa. Kita boleh tebuh. Main-main talih tu. Mereka kata talih tak sampai. Apa pala. Sampai. Sebab Abang Badrul Zaman tu dia talih bagi mak dia datang dengan kain kana. Kain solat tu lah. Perempuan tu kan. Terima kasih nak 18 tahun. Ingat lagi aku lah. Senyum. Mana sampai malah tak talih. Saya maaf.